Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa bagi menyambung pengajian akidah kita, insya-Allah. Waalaikumsalam. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Sambung insya-Allah ini wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Adapun dalil atas wajibnya sifat wahdaniyah bagi Allah Taala. Wujudul alam adalah wujudnya alam. Jadi sama, dalil wahdaniyah sama dengan dalil wujud, sifat wujud. Dalil sifat wahdaniyah sama dengan dalil sifat wujud. Jadi dah sama kan, mudah. Cuma dilihat dari sudut yang berbeza. Falau kana lahu syarikun, kalaulah adanya bagi Allah Ta'ala itu sekutu fil uluhiyah, dalam ketuhanan, la yakhlu al-amru, maka tidak sepi perkara tersebut. Fa imma an yattafiqa ala wujudil alam bi an yaqula ahaduhuma ana ujiduhu wa yaqulu al-akhar ana ujiduhu ma'aka linata'awana alaih. Sama ada kedua-dua Tuhan tadi, iaitu Allah dan sekutunya, bersepakat untuk mewujudkan alam ini, dengan salah satu daripada Tuhan tadi mengatakan aku akan mewujudkan, dan Tuhan lagi satu mengatakan aku akan mewujudkan bersama engkau. Kita saling bantu-membantu ke atas wujudnya alam. Wa imma an yakhtalifa, ataupun kedua-duanya berselisih. Fa yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu daripada Tuhan tersebut, ana ujidul alam bi qudrati, aku akan mewujudkan alam ini dengan. Wa yaqulu al-akhar, maka berkatalah Tuhan yang lain, ana uridu adama wujudihi, aku berkehendak untuk tiada alam ini. Fa in ittafaqa ala wujudil alam, maka sekiranya keduanya sepakat atas wujudnya alam, bi an aujadahu ma'an, dengan kedua-duanya mengadakannya bersama-sama, wa wajada bi fi'lihima, dan mendapati ataupun wujud dengan kedua perbuatan mereka, lazima ijtima'u mu'athirain ala asarin wahid,
maka berkumpullah dua pemberi kesan, maka berkumpullah dua muassir, iaitu dua pemberi kesan kepada kesan yang satu, wahwa muhalun, maka dia adalah mustahil. Wa in ikhtalafa, dan sekiranya kedua-duanya itu berselisih, fala yakhlu, maka tidak sepi, tidak kosong daripada imma ain yunfaza muradu ahadihima, terlaksananya ataupun dilaksanakan kehendak salah satu daripada Tuhan tersebut, aula yunfazu, ataupun tidak dilaksanakan muradu ahadihima, kehendak salah satu daripada Tuhan dua tersebut. Fa inna faza muradu ahadihima, kalaulah terlaksana kehendak salah satu daripada Tuhan, dua Tuhan tersebut, dunal akhar, tanpa yang lain, bukan Tuhan yang lain, kana allazi lam yunfas muraduhu ajizan, maka Tuhan yang mana tidak terlaksana kehendaknya adalah lemah. Waqad faradna annahu musawin fil uluhiyah, sungguh kita telah menetapkan bahawa sesungguhnya kedua-duanya itu sama pada ketuhanan. Liman nafaza muraduhu, bagi Tuhan yang mana terlaksana kehendaknya. Fa iza sabatal ajzul lihaza, jika sabit kelemahan bagi satu Tuhan ini, sabatal ajzul lil akhar, maka akan sabit juga kelemahan bagi Tuhan yang lagi satu. Li'annahu misluhu, kerana sesungguhnya Tuhan mesti sama. Wa illam yunfas muraduhuma, kalaulah tidak terlaksana kehendak kedua-duanya, kana ajizain, maka kedua-duanya lemah. Wa ala kullin, dan atas kesemuanya itu, sawaun sama ada ittafaqa aw ikhtalafa, Tuhan itu sepakat atau Tuhan itu berselisih, yastahilu wujudu syai'in minal alam, mustahil wujudnya sesuatu daripada alam ini. Li'annahuma, kerana sesungguhnya kedua Tuhan tersebut, in ittafaqa ala wujudihi, sekiranya sepakat atas wujudnya alam, yalzamu ijtima'ul mu'assirin ala asrin wahid, maka lazimlah berkumpulnya dua mu'assir, iaitu pemberi kesan, pada kesan yang satu. In nafaza muradahuma, jika terlaksana muraduhuma, kehendak kedua-duanya, wazalika muhal, itu adalah mustahil. Fala yata'atta tanfizu muradihima, maka tidak akan terlaksana kehendak kedua-duanya. Fala yasihu an yujada syai'un minal alam hina izin, maka tidak benar wujudnya sesuatu daripada alam ini ketika itu. Wa in ikhtalafa, dan sekiranya kedua-dua Tuhan tersebut berselisih, wa nufiza muradu ahadihima, dan dilaksanakan kehendak salah satu daripada dua Tuhan tersebut, kanal akhir ajizan, maka Tuhan yang lagi satu itu dianggap lemah. Wa hadza misluhu, dan ini adalah seumpama yang tadi. Fala yasihu an yujada syai'un minal alam, maka tidak benar untuk mewujudnya sesuatu daripada alam ini. Li'annahu ajizun, kerana sesungguhnya dia adalah lemah. Falam yakun al-ilah illa wahidan, maka tidaklah adanya Tuhan melainkan satu. Wa in ikhtalafa, jika kedua-dua Tuhan itu berselisih, walam yunfas muraduhuma, tidak terlaksana kehendak kedua-duanya, kana ajizaini, maka kedua-dua Tuhan tersebut adalah lemah. Falam yaqdira ala wujudi syai'in minal alam, maka kedua-duanya tak mampu untuk mewujudkan sesuatu daripada alam. Wal alam mawjudun bil musyahadah, sedangkan alam ini wujud dengan penyaksian kita. Fasabata annal ilah wahidun wa huwal matlub, maka sabitlah Tuhan itu satu, maka itulah yang dituntut. Fa wujudul alam dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala, maka wujudnya alam ini menunjukkan ataupun dalil atas keesaan Allah Ta'ala. Wa ala annahu la syarika lahu, dan juga menunjukkan sesungguhnya tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, fi fi'lin minal af'al, dan juga pada perbuatan daripada semua perbuatan, wala wasitata lahu,
dan tidak ada perantara baginya fi fi'lin, pada perbuatan, jalla ta'ala, maha luhur Allah ta'ala, wa huwal ghani, dia dan Tuhan yang maha kaya, al-ghaniyul mutlaq, ghani yang mutlak. Okey, panjang juga dibahas, cuma saya ringkaskanlah insya-Allah. Okay, dia punya dalil dia ialah wujudnya alam ini. Kenapa? Apa kaitan dia? Okey. Dia bagi contoh, katakanlah ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Jadi sama ada kedua-dua Tuhan tadi dia sepakat atau dia berselisih. Tak sepakatlah. Jadi sebenarnya dia ada nama ni bagi Tuhan itu sepakat ataupun Tuhan itu berselisih, tak sepakat, dipanggil burhanut tawarud dengan burhanut tamanu' ataupun takhaluf dan sebagainya lah. Jadi burhanut tawarud kalau dua-dua sepakat, kalau burhanut tamanu' dua-dua tak sepakat ataupun berselisih. Itu nama dia lah. Jadi kenapa kalau sepakat kenapa tak boleh, ataupun kalau tak sepakat kenapa juga tak boleh? Okey, wajah mustahil kalau sepakat ialah sekiranya kedua-dua itu memang sepakat untuk menjadikan alam. Jadi siapakah yang menjadikan alam itu? Jadi kalau dua-duanya mewujudkan alam ini dengan kudrahnya, maka ada dua kudrah kepada satu makdur. Dua kudrah, satu makdur, atau disebut tadi dua muassir, satu asar. Muassir ni yang memberi kesan. Asar itu kesan itu sendiri. Jadi contohnya contohnya kita bagi kalau ditanyakan siapakah yang membuat benda ni. Jadi kalau ada dua orang claim kata, si A kata saya buat, si B pun kata saya buat, maka mustahil kedua-duanya itu membuat satu benda, tapi satu benda dibuat oleh dua orang. Katakanlah dia bekerja sama, kita katalah dia bekerja sama, saling bantu-membantu untuk buat perkara itu. Walaupun dia saling membantu untuk buat perkara itu, tapi tetap juga setiap orang itu akan buat satu bahagian dia, yang seorang lagi akan buat bahagian yang lain. Dia tak akan buat bahagian yang sama. Contohnya dua orang bekerjasama nak buat kuih. Suami isteri musim PKP ni dia kerjasama masak. Tapi dia mesti masing-masing buat kerja yang lain-lain, walaupun akhirnya siaplah sebuah masakan, tetapi sebenarnya kerja yang spesifik itu. Contohnya potong bawang. Takkan dua-dua potong bawang. Katakanlah dua-dua potong bawang, mesti mungkin seorang potong bawang putih, seorang potong bawang merah, ataupun dua-dua potong bawang merah, mesti seorang potong sebiji, seorang potong sebiji. Ataupun sama-sama, dia ni pegang pisau, suami pegang pisau yang sama, isteri pegang pisau yang sama, dua-dua potong bawang yang sama. Itu mustahil. Itu mustahil. Jadi kalau tak, suami pegang tangan isteri sambil potong. Tapi habis yang potong siapa? Dia mustahil kalau satu hasil daripada pekerjaan itu yang spesifik. Satu hasil daripada pekerjaan yang spesifik itu dibuat oleh dua orang, itu mustahil. Dia mesti kena salah satu muassir, satu asar, satu muassir. Satu pekerjaan mesti satu fa'il, satu fa'il, satu fa'il. Tak boleh satu fa'il itu dua fa'il, tak boleh. Kecuali kalau ada dua fa'il, masing-masing buat fa'il masing-masing, itu lain. Ini sekarang ni kita kata mustahil
satu alam ini dibuat oleh dua. Ataupun kalau kita kata okeylah kongsilah ada Tuhan buat langit, satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi. Itu pun lemah, tak boleh. Itu bermakna nanti kenapa Tuhan tu buat langit, Tuhan tu buat bumi. Lagi hebat Tuhan yang satu buat langit dan bumi. Mana lagi hebat? Jadi kalau mereka bekerja sama pun menunjukkan kelemahan. Satu mustahil, satu boleh menunjukkan kelemahan. Yang kedua, kalau mereka berselisih, iaitu dalil burhanut tamanuk. Burhanut tamanuk, iaitu kalau berselisih memang mustahil lah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada dua Tuhan di langit dan bumi, maka pasti akan hancur, binasa. Sebab apa? Contohnya Tuhan kata, aku nak buat matahari terbit daripada timur. Tuhan lagi satu, tak, aku nak terbit daripada barat. Akhirnya, kehendak yang mana satu yang akan terjadi. Jadi kalau Tuhan A dan Tuhan B itu tak sepakat, satu kata nak terbitkan matahari di timur, satu kata nak terbit daripada barat, mana boleh serentak jadi? Mustahil. Kerana terbit dari timur dan barat serentak itu mustahil. Ataupun dia buat matahari dia dan dia buat matahari, akan ada dua matahari. Maka bila ada dua matahari pun lemah juga. Pasal apa? Yang pertama tadi tak dapat mempertahankan kehendak dia untuk buat matahari terbit sebelah timur, kerana satu Tuhan lagi buat lagi satu matahari terbit sebelah barat. Dua-dua jadilah lemah. Faham? Mustahil. Sama juga kan kalau kita kata Perdana Menteri mesti ada dua lah, bergaduh lah. Mahathir nak jadi Perdana Menteri, Anwar pun nak jadi. Kemudian Agung pula lantik Muhyiddin. Tak apalah, kita lantik 3 Perdana Menteri lah. Apa jadi Malaysia? Seorang kata kita buat PKP sampai bulan sekian. Seorang kata tak, kita tak payah buat PKP, nanti ekonomi rosak, untung. Seorang lagi kata tak, kita terus lockdown total. Bergaduh semua, mana boleh. Jadi Tuhan ataupun khalik atau fa'il atau mu'assir itu mesti satu kepada satu kesan. Jadi kalaulah mustahil ada dua Tuhan, sama ada dia bekerjasama ataupun sama ada dia berselisih, ya, secara ilmiahnya mengatakan kalau dua-dua bekerjasama mustahil jam'ul bainal jam'ul mu'assirin fil asarin wahid. Berkumpulnya dua muassir kepada satu asar, iaitu dua pemberi kesan kepada satu kesan. Mustahil. Kemudian kalaulah mereka berselisih, maknanya jam'u baina diddain, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Seorang kata lain, seorang kata lain, maka tak akan jadi. Kalau jadi salah satu, berarti yang tak jadi itulah lemah. Kalau Tuhan A punya kehendak yang jadi, Tuhan B punya kehendak tak jadi, kalah, maka Tuhan A lah yang lebih layak jadi Tuhan. Maka Tuhan B tak layak jadi Tuhan. Dan macam-macam lagi lah. Itu dalil akal. Dalil akal ini pun diambil daripada Al-Quran, iaitu ayat tadi yang saya baca. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, maka Allah kata pasti akan binasa, hancurlah langit dan bumi ini. Ternyata kita tengok hari ini langit dan bumi masih lagi ada, tak musnah. Maka di situ sabitlah Tuhan satu. Itu kesimpulan daripada apa yang saya baca tadilah. Dia banyak ulang-ulang. Matan ni dia banyak ulang-ulang. فمن هذا الدليل يعلم أنه لا تأثير لشيء من النار والسكين والأكل في الإحراق والقطع والشبع بل الله تعالى يخلق الإحراق في الشيء الذي مسته النار عند مسها له
Dan daripada dalil ini diketahui bahawa sesungguhnya tidak memberi kesan bagi sesuatu daripada api pisau dan makan pada pembakaran, pemotongan dan kekenyangan. Bahkan Allah Ta'ala lah yang menciptakan pembakaran pada sesuatu yang mana api menyentuhnya ketika dia menyentuhnya. Wa yakhluqul qat'a fi syai' allazi basharathu as-sikinu 'inda mubasharatiha lahu. Dan Allah menciptakan pemotongan bagi sesuatu ketika pisau itu kena kepada sesuatu yang nak dipotong. Wa yakhluqu asy-syiba'a 'indal akli, dan Allah Taala menciptakan kenyang ketika makan. Warayya 'inda syurbi, dan hilang haus ketika minum. Jadi sebenarnya apabila api itu membakar, maka bukanlah api yang membakar tetapi Allah yang membakar. Allah yang menciptakan api, Allah juga yang menciptakan pembakaran, Allah juga yang menciptakan benda yang terbakar. Ketiga-tiga sekali Allah cipta. Api membakar, kemudian ada kertas lah contohnya, ada kertas terbakar. Api sebagai pembakar, kertas yang dibakar, dan apabila api bertemu dengan kertas, berlakulah pembakaran. Ketiga-tiga sekali Allah cipta. Allah cipta api, Allah Ta'ala cipta kertas, Allah Ta'ala cipta pembakaran. Jadi apabila api menyentuh kertas, maka terbakarlah kertas itu. Maka bukanlah api yang membakar kertas itu, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memberi kesan menciptakan pembakaran itu. Kalau tak percaya, tengok Nabi Ibrahim. Macam mana nak tengok? Tengoklah Al-Quran lah maksudnya. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tetapi tidak terbakar 40 hari 40 malam. Jadi kalau api membakar, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Sebab itulah yang membakar bukan api tetapi Allah. Allah lah yang memberi kesan sama ada terbakar atau tidak. Kalau Allah tak izin, Allah tidak mentanjiskan kudrah dia, maka api tidak boleh membakar. Begitu juga pisau tak boleh memotong. Kalau pisau boleh memotong, berarti dah tentulah leher Nabi Ismail AS ini terpotong, kerana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak dia Nabi Ismail AS. Dan dia telah mengasah pisau dengan setajam-tajamnya, dan dia telah melalukan pisau, melalukan sambil menekan sekuat hati dia kepada leher Nabi Ismail AS. Tapi ternyata pisau yang tajam itu tidak memotong. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memotong, bukan pisau. Allah Taala tidak memberikan kesan pemotongan kepada perbuatan Nabi Ibrahim. Pisau pun tidak boleh memberikan pemotongan atau menciptakan pemotongan atau memberi kesan memotong. Itu contoh Allah Ta'ala bagi. Adapun hukum adat, apa yang kita tengok sekarang ni, api membakar, pisau memotong, itu memang hukum adat atau dipanggil sunnatullah. Allah Ta'ala tetapkan yang demikian itu kerana Allah Ta'ala ingin memudahkan kehidupan manusia. Allah Ta'ala ingin mudahkan kehidupan manusia supaya manusia ini boleh menjalani kehidupan di dunia ini dengan perantaraan sebab-sebab. Tapi hakikat di sebaliknya, bukanlah api yang membakar, bukanlah pisau yang memotong, bukanlah makan yang mengenyangkan, bukanlah minuman yang menghilangkan haus. Allah Ta'ala lah yang melakukan segala-galanya. Maka di sini yang memberi kesan hanya Allah sahaja. Jadi Allah tidak berkongsi, tidak ada syarik, tidak ada sekutu di dalam memberi kesan. Bukan Jabariyah. Nanti dalam bab kudrah iradah kita bahas. Nanti orang kata kalau macam tu Jabariyah. Bukan. Sabar dulu. فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّارَ مُهْرِقَةٌ بِطَبْعِهَا وَالْمَاءَ يَرْوِي بِطَبْعِهِ وَهَكَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَعٍ. Itu dia. Barang siapa yang beriktikad, yakin 100%. Anna an-nara muhriqatun, sesungguhnya api itulah yang membakar bitab'iha, dengan tabiat api tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Wal ma'a yarwi bi tab'ihi, dan air itu menghilangkan haus dengan tabiat air itu sendiri. Wa hakaza, dan seterusnya begitulah. Wa huwa kafirun bi ijma'. Dia kafir bi ijma'. Di sini dia kata famani taqada, barang siapa yang beriktikad. Jadi di sini kalau kita kata jom makan jom. Tak nak, aku dah kenyang tadi, aku makan 3 pinggan kenyang . Itu dia cakap je. Dia tak beriktikad. Dia tak beriktikad bahawa makan tu mengenyangkan. Dia hanya cakap. Cakap tak sama dengan iktikad. Haus kena pergi beli air lah. Haus kena potongkan. Haus ni kena minum air ni, baru hilang haus ni. Itu dia cakap. Bila cakap tak ada masalah. Yang tak boleh beriktikad, meyakini, berpegang teguh, meyakini bahawa makanlah mengenyangkan. Itu kufur bil ijma'. Kan? Beza Jadi jangan jumpa nanti orang yang kau ni makan mengenyangkan, kufur kau. Bukan. Jangan jos. Jangan jos. Cakap tak ada masalah. Dia jangan i'tiqad. Wa man i'taqada annaha muhriqatun biquwwatin khalaqallahu fiha fahuwa jahilun fasiqun li adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah. Yang kedua, barang siapa yang beriktikad sesungguhnya api itu membakar dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada api itu. Ni yang kedua ni. Ni yang kedua. Barang siapa yang tadi dia beriktikad api itu membakar dengan tabiat api itu sendiri. Air menghilangkan haus dengan tabiat air itu sendiri. Maksudnya maka dia adalah kafir. Yang kedua ni, dia beriktikad bahawa api membakar kerana Allah Ta'ala menciptakan kekuatan pada api boleh membakar. Maka fahuwa jahilun fasiqun. Dia adalah jahil dan fasik, berdosa. Li'adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah, kerana tidak ada pengetahuan tentang wahdaniyah. Wa hadha huwa ad-dalil al-ijmali allazi yajibu ala kulli shakhsin ma'rifatuhu min dhakarin wa untha. Dan ini adalah dalil ijmali yang mana wajib atas setiap orang daripada lelaki dan perempuan untuk mengetahuinya. Kalau ustaz ni dia punya request macam-macam, tak apa insya-Allah. Wa man lam ya'rifhum, dan barang siapa yang tidak mengetahui perkara tersebut, fa huwa kafirun 'inda Sanusi, maka dia kafir di sisi Imam Sanusi wal Ibnul Arabi dan Ibnul Arabi, wallahu taala yatawallahu daka. Semoga Allah Ta'ala memberi kita petunjuk. Di sini dalam Tahqiqul Maqam, Imam Bajuri ada sebutlah ada 4 golongan. Saya baca sikitlah. Ada permintaan daripada Al-Ustaz. I'lam anna al-farqa fi hadzal maqam arba'atun. Al-ula ta'taqidu annahu la ta'sira li hadzal asya' wa innama al-ta'sir lillahi ma'a imkani at-takhalluf bainaha wa baina athariha wa hadha hiya al-firqatun najiyah. Yang pertama, orang itu dia beriktikad sesungguhnya tidak ada kesan bagi segala sesuatu, hanya kesan hanyalah bagi Allah Ta'ala ma'a imkani at-takhalluf, bersamaan dengan ada imkan untuk takhalluf bainaha wa baina athariha, antaranya dengan antara kesannya. Wa hadhihi al-firqatun najiyah, inilah yang firqah yang selamat. Maksudnya Allah Taala boleh buat sebaliknya lah. Allah Taala yang membakar bukan api, dan Allah Taala boleh buat juga api tak membakar. Maka itu boleh. Imkan takhalluf, sebab benda ni benda harus, jadi ada imkan. Jadi Allah Taala boleh buat kedua-duanya. Asaniyah, yang kedua, ta'taqidu anna la ta'sira li zalika aidan lakinna ma'at talazum bihaisu la yumkinu takhalluf. Wa hadhihi al-firqah jahilatun bihaqiqatil hukmil adi wa rubama jarraha dhalika ila al-kufri bi an tunkira ma khalafa al-'adah kal ba'thi.
Firqah yang kedua, dia beriktikad tidak ada kesan bagi segala sesuatu juga. Akan tetapi ma'at talazum bihaisu la yumkinu takhalluf. Iaitu dia kata memang Allah Ta'ala yang membakar bukan api, tetapi tak mungkin tak terbakar. Tak mungkin tak terbakar, mesti terbakar. Jadi dia bukan ala sabilil imkan tapi ala sabilil talazum. Jadi itu di sini dia kata wahadzal firqah jahilatun bihaqiqatil hukmil adi. Kelompok yang kedua ini dia jahil dengan hakikat hukum adat. Ruwama jarrahal zalika ilal kufri. Terkadang boleh membawa kepada kekufuran. Bi antun kira ma khalafal adah, iaitu dengan mengingkari apa yang menyalahi adat sekal ba'si seperti kebangkitan semula. Qul man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi di sini Firqah yang kedua sama dengan yang pertama, beza dia kata tak mungkin takhalluf, dia mesti talazum. Maksudnya walaupun Allah yang membakar tapi mesti terbakar, tak boleh tak terbakar. Sukati Allah lah kalau nak kalau mesti terbakar, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? As-salisah ta'taqidu anna hadhihi al-asya' mu'assiratun bi tab'iha. Ini yang tadilah yang Imam Sanusi sebut tadi yang kufur tu, iaitu memberi kesan, segala sesuatu tu memberi kesan dengan tabiatnya sendiri. Wa hadhihi al-firqah mujma'un ala kufriha. Ulama sepakat atas kekafirannya. Ar-rabi'ah yang keempat. Ta'taqidu annaha mu'assiratun bi quwwatin awda'a Allahu fiha, iaitu dia beriktikad Allah Ta'ala sesungguhnya segala sesuatu itu memberi kesan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala titipkan pada sesuatu tersebut. Wa hazihi firqah fil kufriha qaulani. Kelompok ini tentang kekafirannya ada dua pendapat. Wal asah annaha laisat kafiratun, laisat kafiratan. Kelompok ini tidak kafir. Ini yang disebut oleh Imam Sanusi, Imam Fudhali jugalah dalam matan. Imam Syekh Fudhali sebut dalam matan dua saja, Imam Bajuri tambah lagi dua lah, iaitu firqah najiyah, iaitu memang segala-galanya Allah yang memberi kesan ma'imkani takalluf, ma'imkani takhalluf. Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat sebaliknya. Tapi yang kedua, firqah yang kedua, Allah buat segala-galanya tapi talazum, ala sabilit talazum, maksudnya mesti. Allah tak boleh menyalahi hukum adat. Mustahil. Ini apa dia? Tasha, dia nak ngaji juga ke? Kat sini. Dia sangkut tu dekat tu. Okey Jadi itu dia dalil bagi sifat wahdaniyah dan cabangan perbahasan lah, cabang perbahasan daripada sifat wahdaniyah itu, iaitu wahdaniyah fil af'al, itulah yang panjang perbahasan dia tu. Maknanya segala perbuatan Allah yang menciptakannya. Dah bahas dah, rujuk baliklah pada sifat wahdaniyah semalam. Okey. Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadi wa qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah sifatun salbiyatun. Adapun sifat qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah, 5 sifat Sifatun salbiyatun adalah sifat salbiyah. Ai maknaha, iaitu maknanya salabun wa nafyun. Salab tu mencopot, mencopot, apa istilah dia, salab, merampas, menarik atau mencopot. Wa nafyun, dan menafikan. Lianna kullan minha nafa'anillah azza wa jalla ma la yaliqu bihi. Kerana kesemua sifat salbiyah itu menafikan sesuatu perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Okey, itu selesai. Dia terus masuk kepada sifat ma'ani. Saya tersilap. Saya kata sebelum ni
dia akan jelaskan apa ni tentang makna sifat salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan sebagainya. Itu dia jelaskan itu setelah dia habis pembahasan sifat 20 baru dia jelaskan. Setelah habis perbahasan barulah dia jelaskan. Dah habis pembahasan sifat 20 baru dibahas. Minta maaf, silap. Yang dijelaskan itu dalam ni dalam Sanusi, tak silap saya. Okey. Jadi di sini sudah sudah pun kita terangkan, kita baca matan kitab ni. Satu sifat nafsiyah iaitu wujud, dan 5 sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsih dan wahdaniyah. Dan kesemua itu sifat salbiyah. Adapun sifat nafsiyah itu ialah sifat yang dikategorikan sebagai amrun i'tibari lah atas qaul yang mu'tamad, qaul yang masyhur, yang rajih. Ada yang mengatakan sifat nafsiyah itu adalah hal bagi zat, cuma dia ghairu mu'allalatin bil illah, tidak disebabkan oleh satu sebab. Dan pendapat yang ketiga, Imam Abdul Hasan Asy'ari sendiri kata dia adalah ainu zat. Ainu zat, wujud itu adalah sifat zat itu sendiri. Sudah dibahas ketika sifat wujud lah. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ada khilaf, adakah dia kategori dia amrun i'tibari ataupun kategori dia adam. Jadi di sini kalau dilihat pada zat, maka dia adam. Kalau dilihat pada zat, dia ni adam. Dan dilihat pada diri dia sendiri pun, nafsul amri, jadi benda tu sendiri, nafsul amri, maka dia pun tiada, dia tak ada. Cuma dia hanya sabit dinisbahkan kepada Allah sahaja. Sabit dinisbahkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Jadi dia termasuk dalam kategori adam. Termasuk dalam kategori adam. Maknanya fil kharij pun tidak ada, dan nafsul amri pun tidak ada. Cuma dia hanya sekadar satu ibarah untuk menafikan satu perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi di situlah timbulnya qaul yang mengatakan dia juga amrun i'tibari. Sebab amrun i'tibari itu dia fi zihni. Benda itu hanya di dalam pemikiran saja, di dalam zihn. Dia tidak ada di luar. Dan amrun i'tibari ini ada dua. Satu dipanggil amrun i'tibari ikhtira'i. Satu lagi amrun i'tibari intizai. Kalau amrun i'tibari yang ikhtira'i ini ialah sesuatu perkara yang mana tidak wujud asalnya fil kharij. Fil kharij tidak wujud asalnya, ataupun mansub ilaih itu tak ada. Maknanya satu hanya hanya atau hanya satu ketetapan yang dibuat-buat sajalah. Ikhtira' tu dibuat-buat. Contohnya biasa kitab kata bakhilnya orang yang dermawan. Orang dermawan takkan bakhil kot kan? Itu kan betul-betul bercanggah, tak mungkin. Orang yang bakhil itu dermawan. Kalau dia dermawan, dia tak mungkin bakhil. Kalau dia bakhil, tak mungkin dia dermawan. Jadi kalau orang kata si dermawan itu bakhil, baik kan? Maka dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i, perkara yang dibuat-buat. Satu lagi amrun i'tibari intizai. Amrun i'tibari intizai. Intizai itu maksudnya dia diambil, diintizakkan benda perkara tersebut kerana ada asalnya, ada mansub ilaih,
Ada nak perkara yang tak dinisbahkan tu ada. Contohnya bila orang tanya apa khabar, sihat, alhamdulillah saya sihat. Jadi memang diri kita ni memang kita tahu sihat. Jadi di situ maknanya sihat tu hanya satu iktibar saja, satu iktibar di dalam kepala otak kita, iaitu diri kita ini sihat. Kita tak nampak sihat tu kat mana, tapi ada asalnya untuk dinisbahkan sihat tersebut. Itu amrun i'tibari intizai. Jadi kalau kita lihat kepada sifat salbiyah ini, asal dia pun tak ada sebenarnya. Asal dia pun tak ada. Kerana apa? Dia sekadar suatu ibarat untuk menafikan. Kalau ibarat untuk mengisbatkan, dia ada asal dia. Tapi ibarat untuk menafikan. Jadi dia kalau qidam nak menafikan adanya awal. Ada awal tu tak ada, dinafikan dengan lafaz qidam. Adanya awal tu tak ada, dinafikan. Memang tak ada, maka dinafikan. Tapi dinafikan dengan lafaz, disebut lafaz qidam. Kemudian baqa, tak ada pengakhiran. Memang tak ada lah. Cuma diberi satu lafaz namanya baqa. Lafaz saja. Satu ibarat, satu lafaz mengatakan baqa. Jadi baqa tu untuk menafikan tak ada pengakhiran. Tak ada, macam mana nak kata ada? Kemudian mukhalafah lil hawadis. Maksudnya mukhalafah lil hawadis itu untuk menafikan ada persamaan. Maknanya tak ada persamaan. Jadi mukhalafah lil hawadis tak ada persamaan. Jadi benda tak ada memang tak ada persamaan. Kemudian qiyamu binafsi, untuk menafikan perlunya Allah kepada mahal dan mukhassis. Jadi sebenarnya Allah tak ada, tak perlu kepada mahal, tak perlu kepada mukhassis. Benda tu tak ada, tak wujud. Maka dinafikan dengan lafaz qiyamu binafsi. Wahdaniyah, untuk menafikan Allah tu berbilang-bilang pada zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Maka tak ada zat yang berbilang, tak ada sifat-sifat yang berbilang, tak ada zat yang fa'al selain Allah yang wujud, tak ada. So benda tak ada. Cuma dia digunakan dengan lafaz-lafaz tersebut, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. Maka asal dia pun tak ada. Itu pendapat yang menafikan, yang mengatakan bahawa sifat salbiyah itu adalah adam ataupun ma'dum, benda yang tak ada. Tapi iktibar fi zihni itu pun nak kata dia amrun i'tibari ikhtira'i pun tak boleh. Pasal apa? Dia bukan menyalahi waqi'. Dia memang sabit, dinisbahkan kepada Allah. Allah itu qidam, sabit. Allah Ta'ala itu baqa', sabit. Cuma dia tidak wujud fil kharij. Asal dia pun tidak wujud fil kharij. Nafsul amri pun tak wujud. Berbeza dengan amrun i'tibari, contohnya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah nanti dia juga amrun i'tibari atas pendapat yang menafikan hal. Jadi kalaulah ulama yang menafikan hal mengatakan bahawa kaunuhu qadiran itu ialah amrun i'tibari, kerana ada asalnya pada Allah, iaitu kudrah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala itu ada sifat kudrah, sifat kudrah itu wujudi, qaim bizat, maka di situ ada iktibar je kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala ada sifat iradah, maka jadilah kaunuhu muridan. Jadi kaunuhu qadiran muridan sampailah kaunuhu mutakallim, itu adalah amrun i'tibari, dan dia ada asal je, iaitu sifat ma'ani. Jadi itu baru dipanggil amrun i'tibari. Maknanya fil nafsil amri dia tahakkuk, dia sabit, mutlaqus subut wa tahakkuk pada fil nafsil amri. Ini bahasa-bahasa istilah lah, ilmu kalam lah ni. Jadi kalaulah adam itu dia tidak tahakkuk, dia tidak sabit fi nafsil amri, dia tak sabit. Jadi sebab tu ulama mengatakan bahawa sifat salbiyah itu adalah bersifat adam ataupun ma'dum. Walaupun sebahagian mengatakan bahawa sifat salbiyah itu amrun i'tibari fi zihni. Wallahu a'lam. Itu tak tahu pun tak apalah.
Bagi orang awam tak tahu tu pun tak apa. Okey. Sekarang kita akan masuk kepada sifat ma'ani. Okey. Sifat ma'ani inilah sifat yang mana dikatakan sifat yang sebenarnya. Menurut ta'rif ataupun definisi yang khusus, maka sifat yang sebenarnya adalah sifat ma'ani, iaitu sifat yang wujudi, al-ma'na, al-wujudi, al-thubuti, al-qa'im bizat. Satu sifat yang berbentuk makna, yang wujud, yang sabit dan yang qa'im bizat. Yang qa'im bizat. Ini ialah makna sifat yang sebenar. Sebab apa? Makna sifat yang sebenar dia mesti qa'im bizat, dia wujud, sabit dan qa'im bizat. Itulah makna sifat yang sebenar. Adapun sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah itu adalah sifat bimakna al-am, dengan makna yang umum, iaitu ma laisa zat, iaitu sesuatu yang bukan zat. Dipanggil juga sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah. Tapi sifat yang sebenarnya, yang hakikat sifat yang sebenarnya adalah sifat ma'ani, ataupun istilah lain sifat hakiki. Sifat hakiki. Dan dia merupakan sifat zat. Dia merupakan, bila dia qa'im bizat, maka dia merupakan sifat zat. Dan ingat, wujudnya sifat ma'ani dengan wujudnya zat beza. Sebab apa? Zat itu dia wujud dalam bentuk zat lah. Tapi kalau sifat ma'ani dia wujud dalam bentuk makna. Maka wujud dalam bentuk zat dengan wujud dalam bentuk makna lain. Wujud dalam bentuk zat dan wujud dalam bentuk sifat dia lah lain. Sebab sifat dia wujud dalam bentuk makna. Zat dia wujud dalam bentuk dia tersendirilah. Kalau bagi selain Allah, kita kata dalam bentuk jirim atau jisim. Tapi bagi Allah, kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala tu macam mana. Kita tak tahu. Bukan jirim, bukan jisim. Walaupun Ibnu Taimiyah kata jirim juga, tapi jirim dia tak sama dengan jirim kita, tak. Kita kata tidak, kerana jirim ada sifat-sifat nafsiah dia yang mengambil ruang, berarah dan sebagainya, dan itu satu kelemahan. Mustahil Allah Ta'ala itu jirim atau jisim. Jadi, tapi dia tetap zat yang wujud. Cuma kita tak tahu. Jadi sifat zat Allah Ta'ala ini kita pelajari hanya dari sudut salbiyah dia saja. Sebab tu sebenarnya perbahasan tentang apa? Perbahasannya tentang akidah, perbahasan yang paling mulia, yang paling penting, yang paling asas, yang paling tinggi adalah perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Tentang zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah, perbuatan Allah dan juga nama-nama Allah. 4 ni lah. Zat, sifat, af'al dan nama-nama Allah. Adapun nama itu kan lafaz yang mewakili tiga-tiga ni juga. Ada nama yang mewakili zat, ada nama yang mewakili sifat, ada nama yang mewakili af'al. Jadi sebenarnya asma Allah atau nama-nama Allah itu mewakili ketiga-tiga tadi. Dan pembahasan tentang Allah ini sama ada berkaitan dengan zat, sifat dan af'al itu pembahasan yang paling tinggi, yang merupakan pembahasan asas bagi akidah itu sendiri. Setelah pembahasan ini, barulah dibahas akidah-akidah yang lain seperti perbahasan tentang kerasulan, kenabian, pembahasan tentang kitab-kitab, samawiyat, kemudian pembahasan tentang alam ghaib seperti malaikat, hari kiamat, qada-qadar dan sebagainya. Jadi di dalam pembahasan zat, ulama kita tidak membahasnya dari sudut isbat. Kerana apa? Tidak ada maklumat mengenai zat Allah Ta'ala dari sudut isbat. Allah Ta'ala tak pernah mengisbatkan zat dia itu macam mana. Maka ulama mengatakan perbahasan zat Allah Ta'ala ini hanya dalam bentuk penafian. Hanya dalam bentuk penafian, sebab itulah dinamakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah iaitu menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala.
Dan Allah sendiri pun menceritakan dalam Quran dalam bentuk penafian saja tentang zat dia. Allah tak pernah cerita zat dia itu dalam bentuk isbat. Zat dia itu macam mana. Cuma Allah Ta'ala dalam bentuk isbat, Allah hanya cerita tentang sifat dia saja. Dan ada sifat yang qaim bizat yang dinamakan sifat zat. Itulah yang kita akan belajar dalam sifat ma'ani nanti. Jadi sebenarnya ada 3 lah pembahasan sifat 20 ni. Yang pertama, perbahasan tentang zat, iaitu sifat nafsiyah dan maknawi. Pembahasan tentang zat iaitu sifat nafsiyah dan salbiyah. Sifat salbiyah iaitu kita menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat. Isbat tak ada. Zat Allah macam mana tak tahu. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang sifat. Pembahasan tentang sifat ni ada 2 lah. Satu dipanggil sifat ma'ani, satu lagi sifat maknawiyah. Itu perbahasan tentang sifat. Yang ketiga, perbahasan tentang af'al, iaitu sifat harus bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Fi'lu syai'in mumkinin aw tarkuhu. Itu last sekali nanti. Setelah belajar sifat wajib, kemudian mustahil, nanti ada sifat harus bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Itu perbahasan tentang af'al Allah. Walaupun saya ada bahas sikit lah dalam wahdaniyah itu kan, ada wahdaniyah fil af'al, saya dah bahas sikit tentang af'al Allah di situ. Nanti kita akan bahas lagi tentang hukum af'al Allah Ta'ala itu. Maka 3 perbahasan lah sebenarnya dalam sifat 20 ni. Itu tentang zat tapi dalam bentuk salbiyah, dalam bentuk penafian, bukan isbat. Yang kedua, sifat, kita isbatkan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kemudian yang ketiga tentang af'al Allah, iaitu sifat harus, sifat jaiz bagi Allah. Faham Jadi sifat ma'ani inilah sifat yang sebenarnya, sifat yang wujudi dan dia wujud dalam bentuk makna. Itu beza dengan zat. Sifat beza dengan zat, walaupun sifat itu sebahagiannya wujud, sebahagiannya i'tibar, ataupun sebahagiannya ahwal bagi yang mengisbatkan ahwal lah. Cuma beza tu, kewujudan zat dengan kewujudan sifat tak sama. Sifat wujud dalam bentuk makna. Sifat wujud dalam bentuk makna. Jadi kalau wujud dalam bentuk makna, kita pun tak boleh nak bayangkan, nak tasawur macam mana, memang tak boleh. Sebab tu tak ada masalah kalau kita isbatkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, sedangkan manusia pun mendengar melihat, kerana dia adalah sifat yang wujud dalam bentuk makna. Tapi kalau mengisbatkan tangan, kaki, wajah, itu nanti itu zat, itu bukan sifat. Maka kita tak boleh isbatkan zat ataupun anggota, nanti menunjukkan Allah tu berjisim. Sebab tu dipanggil mujassimah. Tapi biasalah Taimiyah, Wahabiyah, dia memang suka, sangat-sangat suka isbatkan benda-benda tu. Sedangkan perkara-perkara tersebut yang berkaitan dengan kita panggil ayat mutasyabihat tu kan, Allah Ta'ala beristiwa, ada tangan, ada mata, ada telinga, itu adalah ayat mutasyabihat ataupun sifat khabariyah. Maka itu hanya sedikit saja Allah terangkan di dalam Al-Quran. Yang paling banyaknya Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat dia, sifat zat dan sifat af'al. Itulah kita fokus di sini. Tapi Wahabi biasalah, benda-benda yang mutasyabihat juga yang dia nak ikut, sebab dia dalam hati dia ada zaik, tapi dia tak perasan. Dia kata kita lah yang zaik, padahal dia yang zaik. Sebab kita tak tatabuk, kita tak ittiba' kepada ayat mutasyabihat. Sifat yang kita belajar semua muhkamat. Dia yang mutasyabihat yang dia bahas. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah bersemayam, itu. Lepas tu dia tuduh kita ni Mu'tazilah, kita ni Jahmiyah, dialah salah. Itulah dia perangai Wahabi. As-sifatus sabi'ah al-wajibah lahu ta'ala al-qudrah. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat qudrah. Wahia sifatun tu'athiru fil mumkinil wujud awil adam. Apa makna kudrah? Kudrah ialah satu sifat yang memberi kesan pada perkara-perkara yang mungkin dari segi wujud ataupun adam. Fatata'allaqu bil ma'dum fatujiduhu kata'alluqiha bika qabla wujudika. Maka sifat kudrah itu berta'alluq. Nanti kita bahas apa itu ta'alluq di sini. Bab ta'alluq ni agak susah sikit. Ini saya baca dulu matan dia. Maka sifat kudrah itu berta'alluq. Saya sebut berta'alluq lah. Kalau nak sebut berhubungan lah. Kalau dari segi bahasa, ta'alluq itu hubungan.
dia berhubungan atau berta'alluq bil ma'dum dengan perkara yang tiada, fatujiduhu ka ta'alluqiha bika qabla wujudika. Maka apabila kudrah itu berta'alluq dengan ketiadaan kita sebelum kita wujud, maka dengan berta'alluqnya sifat kudrah itu wujudlah kita. Sebelum ni kita tak ada kan? Sebelum ni kita tak ada, maka Allah Ta'ala menggunakan sifat kudrah dia untuk mewujudkan kita. Kemudian wa tata'allaqu bil mawjud fatu'limuhu ka ta'alluqiha bil jismi allazi aradallahu i'damahu fayusiru biha ma'duman. Dan sifat kudrah juga berta'alluq dengan benda-benda yang wujud, maka Allah Ta'ala meniadakannya seperti hubungannya dengan jisim yang mana Allah inginkan untuk meniadakannya, maka jadilah dengan ta'alluq kudrah itu, benda itu tiada. Jadi bila benda itu tak ada, Allah Ta'ala dia ada istilah dia panggil tanjis lah. Allah Ta'ala mentanjiskan kan sifat kudrah dia, maka jadilah benda yang tiada. Benda yang tiada itu jadi ada. Kemudian Allah Ta'ala juga mentanjiskan sifat kudrah dia, menta'alluqkan sifat kudrah dia kepada benda yang ada itu, maka dia jadilah tiada. Maksudnya Allah mengadakan dengan sifat kudrah dan Allah meniadakan juga dengan sifat kudrah. Maka itu fungsi sifat kudrah. Fungsi sifat kudrah. Ai la syai'a, iaitu tidak ada sesuatu. Wa hadza ta'alluqu tanjiziyun. Adapun ta'alluq ini dipanggil tanjizi. Apa nak diterjemahkan tanjizi kalau saya mengaktifkan? Ini saya maknanya tanjizi maknanya mengaktifkan. Bimakna annaha ta'allaqat bil fi'li, dengan makna sesungguhnya ia berta'alluq dengan satu perbuatan. Wa ta'alluqut tanjizi hadisun. Adapun ta'alluq tanjizi di sini adalah hadis, iaitu perkara yang baru, terlaksana. Tanjiz itu melaksanakan ataupun mengaktifkan pun boleh. Walaha ta'alluqun suluhiyun qadim, dan bagi sifat kudrah juga ada ta'alluq yang dipanggil suluhi qadim. Suluhi qadim. Fahuwa salahiyatuha fil azal lil ijad, iaitu salahiyatuha, iaitu kemampuan yang sedia ada, iaitu kemampuan yang sedia ada lil ijad, untuk mewujudkan. Fahiya salihatun fil azal, dan dia benar ataupun mampu pada azal li an tujida zaidan, untuk mewujudkan zaidan. Contohnya tawilan, sama ada zaid itu tinggi, atau qasiran ataupun pendek, atau aridan ataupun lebar. Wa salihatun li'ita'ihi ilm, dan juga boleh mampu untuk memberikan zaid ilmu. Wa ta'alluqha at-tanjizi mukhtassun bil hal, dan ta'alluq sifat kudrah yang berbangsa tanjizi ini dikhususkan bil hal, dengan keadaan allazi alaihi zaidun, yang mana ke atasnya zaid. Falaha ta'alluqani, maka bagi kudrah itu ada dua ta'alluq. Satu ta'alluqun suluhiyun qadimun wa huwa ma marra. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, seperti mana yang telah lalu. Wa ta'alluqun tanjiziyun, dan juga ta'alluq tanjizi hadisun, yang baru. Wa huwa ta'alluquha bil ma'dum, iaitu ta'alluqnya kudrah dengan perkara yang tiada. Fatujiduhu, maka dia mengadakannya. Wabil mawjud, dan ta'alluqnya dengan benda yang mawjud. Fatu'dimuhu, maka dia meniadakannya. Macam-macam lah, execute lah, dan sebagainya. Wahaza a'ni ta'alluqaha bil mawjud wa bil ma'dum ta'alluqun haqiqiyun.
Dan apa yang aku maksudkan di sini, ta'alluqnya sifat kudrah dengan perkara yang maujud dan perkara yang ma'dum adalah ta'alluq yang hakiki. Walaha ta'alluqun majaziyun. Dan baginya ta'alluq yang majazi. Wahwa ta'alluqaha bil maujud ba'da wujudihi wa qabla adamihi. Iaitu ta'alluqnya sifat kudrah dengan benda yang maujud ba'da wujudihi, setelah kewujudannya benda yang maujud itu, wa qabla adamihi, dan sebelum tiadanya benda yang maujud itu. Kata'alluqiha bina, seperti contoh ta'alluqnya sifat kudrah itu dengan kita, ba'da wujudina, setelah wujudnya kita, wa qabla adamina, dan sebelum tiadanya kita. Wa yusamma ta'alluqa qabdah, dinamakan ta'alluq qabdah. Bimakna annal mawjuda, dengan makna sesungguhnya benda yang mawjud itu fi qabdatil qudrah, di dalam genggaman kudrah. InsyaAllahu abqahu, jika Allah kehendaki Allah mengekalkannya, ala wujudihi, pada kewujudannya, atas ataupun atas kewujudannya. Wa insya'a, dan jika Allah kehendaki, a'damahu biha, Allah Ta'ala akan meniadakan dengan kudrahnya. Wa kata'alluqiha bil ma'dum, dan juga seperti ta'alluqnya sifat kudrah dengan perkara yang tiada, qabla an yuridallahu ta'ala wujudahu, sebelum Allah menginginkan untuk wujudnya perkara yang ma'dum itu. Kata'alluqiha bi Zaidin fi zamanit tufan. Contohnya ta'alluqnya kudrah Allah Ta'ala itu dengan Zaid pada zaman tufan. Zaman tufan ni zaman banjir Nabi Nuh. Zaman banjir Nabi Nuh. Contohlah dia bagi. Fahuwa ta'alluqu qabdatin aidan, dan dia merupakan ta'alluq qabdah juga. Bimakna, dengan makna annal ma'duma, sesungguhnya perkara yang tiada itu, fi qabdatil qudrah, di dalam genggaman kudrah. InsyaAllahu abqahu ala adamihi, jika Allah kehendaki Allah akan kekalkannya atas ketiadaannya. Wa insya'a, jika Allah kehendaki, akhrajahu minal adam ilal wujud, Allah boleh mengeluarkannya daripada tiada kepada ada. Wa ta'alluqiha bina ba'da mautina, dan juga seperti ta'alluqnya sifat kudrah dengan kita setelah kematian kita, wa qablal ba'si, dan sebelum kita dibangkitkan semula di padang mahsyar. Wa yusamma ta'alluqa qabdatin aidan, dinamakan ta'alluq qabdah juga. Wa bi makna ma taqaddama, dengan makna seperti mana yang sebelum ini. Falaha sab'u ta'alluqat, maka bagi ta'alluq kudrah yang majazi ini nanti ada plus yang hakiki itu, ataupun kita kata ijmali dan tafsili pun boleh, hakiki dan majazi pun boleh. Sab'u ta'alluqat, ada 7 ta'alluq. Ta'alluqun suluhiyun qadim, yang pertama ta'alluq suluhi qadim, itu yang ta'alluq yang asal. Wa ta'alluqu qabdatin fa huwa ta'alluqa bina. Kemudian ta'alluq qabdah, iaitu ta'alluqnya kudrah dengan kita, qabla an yuridallahu wujudana, sebelum Allah menghendaki akan kewujudan kita. Wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullahi ta'ala asy-syai'a biha, iaitu ta'alluq bil fi'al, dengan perbuatan, tanjizi hadis tadilah. Wa huwa ijadullah ta'ala asy-syai'a biha, iaitu Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu dengan ta'alluq tersebut, iaitu tanjizi hadis. Wa ta'alluqu qabdatin wa huwa ta'alluqaha bisyai'. Kemudian ta'alluq qabdah wa huwa ta'alluqa bisyai' ba'da wujudihi, iaitu ta'alluq sifat kudrah Allah dengan sesuatu setelah kewujudannya. Wa qabla an yuridallahu adamahu, sebelum, dan juga sebelum Allah Ta'ala berkehendak untuk meniadakannya. Wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa i'damullah syai' biha. Kemudian seterusnya ta'alluq secara perbuatan bil fi'al, iaitu ta'alluq tanjizi hadis juga. Wa huwa i'damullahi asy-syai'a biha, Allah Ta'ala meniadakan sesuatu dengannya. Kemudian wa ta'allaqu qabdatin ba'da adamihi, kemudian ta'alluq qabdah ba'da adamihi, setelah tiadanya sesuatu itu. Wa qablal ba'si, sebelum dibangkitkan semula di padang mahsyar. Wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullahu lana yaumul ba'si. Kemudian ta'alluq bil fi'al, iaitu Allah Ta'ala mewujudkan kita pada hari kebangkitan. Lakinna ta'alluqal haqiqi min zalika ta'alluqani wa huwa ijadullahu biha wa idamuhu biha. Akan tetapi ta'alluq yang hakiki itu ialah
daripada yang 7 tadi, iaitu 2 ta'aluk saja, iaitu ta'aluk ijadullah, Allah Ta'ala mengadakan kita dengan kudrahnya, wa i'damuhu biha, dan Allah meniadakan kita dengannya. Wa hadza 'ala tafsili, ini semua adalah atas perincian. Wa ammal ijmali, adapun secara ringkas, secara global, falaha ta'alluqani, maka baginya hanya ada 2 ta'alluq, kama huwa sya'i', seperti mana yang tersebar, iaitu ta'alluq suluhiyun, ta'alluq suluhi, wa ta'alluq tanjizi, dan ta'alluq tanjizi. Lakinna tanjizi khasun bil ijadi wa bil i'dam, akan tetapi ta'alluq tanjizi itu khusus untuk mewujudkan dan meniadakan. Wa amma ta'alluqul qabdah, adapun ta'alluq qabdah itu fala yusafu bit tanjizi, tidak dinamakan dengan tanjizi, wala bis suluhi qadim, tidak juga dinamakan suluhi qadim. Wa ma taqaddama annaha ta'alluqu bil wujud, apa-apa yang telah lalu sesungguhnya kudrah itu bertakluk dengan wujud, wabil adam, dan dengan adam, tiada, wa huwa ra'yul jumhur, iaitu pendapat jumhur. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, la tata'allaqu bil adam, tidak bertakluk dengan benda yang tiada, dengan benda yang bersifat tiada. Fa iza aradallahu adama syakhsin, sekiranya Allah menghendaki untuk meniadakan seseorang, mana'anahu imdadallati hiya sababun fi baqaihi, maka Allah Taala menahan daripadanya pemanjangan yang mana merupakan sebab bagi kekalnya ia. Pening kan? Okey. Maka di sini perlu memahami beberapa perkara dulu. Saya sebenarnya ingatkan tak nak bahas lagi hari ini, tapi ingat nak bahas tentang pembahagian pecahan sifat, tapi tersilap sebab itu dia bahas akhir sekali. Okey. Tapi dah baca, saya cuba takkan habis nanti, saya akan jelaskan nanti besok insya-Allah. Dia kena faham dulu apa benda itu ta'alluq, apa itu suluhi, apa itu tanjizi, dan apa itu qabdah. Okey, apa itu ta'alluq? Apa itu ta'alluq? Ta'alluq itu ialah talbus sifat amran zaidan alal qiyami bi mahalliha. Itu antara definisi ta'alluq yang paling masyhur lah. Talbus sifat amran zaidan, tuntutan suatu sifat atas satu perkara yang tambahan, perkara tambahan, alal qiyam bi mahalliha, atas qiyamnya ia, beradanya ia pada mahalnya, pada tempatnya. Maksudnya apabila Allah Ta'ala itu ada sifat, kan, Allah Ta'ala ada sifat 7 pula tu lah, di sinilah yang kita bahas 7 kan. Allah ada sifat kudrah, iradah, ilmu hayah, sama, basar, kalam. So untuk apa? Untuk apa Allah perlu sifat kudrah? Untuk apa Allah Ta'ala perlu iradah, sifat iradah? Untuk apa Allah perlu sifat ilmu? Untuk apa Allah perlu sifat hayah, sama, basar, kalam? Untuk apa? Apa tujuan sifat itu qaim bizat itu? Qiyam bi mahalliha tu maksudnya qiyamnya sifat pada zat itu apa fungsinya. Itu maksud ta'alluq. Maka di sini dah tentulah ada sebab. Ada sebab kenapa sifat itu dia qaim pada zat. Kenapa sifat itu dia qaim pada zat. Jadi di situlah kata ulama memberi tafsiran, iaitu talbus sifat amran zaidan alal qiyam bi mahalliha. Jadi sifat itu menuntut sesuatu pekerjaan tambahan lah. Kerana dia berada pada zat itu dah tentu ada fungsi. Maknanya fungsi ta'alluq ni seolah-olah macam fungsi sifat itu. Dia membuat, dia ada fungsi dia lah, kerana kalau tak nak buat apa ada sifat-sifat tu, tak perlulah sifat tu kan. Kalau tak ada fungsi, lepas tu 7 sifat pula tu, dah tentulah fungsinya berbeza-beza. Saya tak gunakan terjemahan-terjemahan untuk guru pondok semua, saya tak pakai. Minta maaf, bukan kerana apa, kerana saya lagi suka guna istilah moden. Istilah moden sebab apa? Korang semua kan moden.
Jadi macam seolah-olah lah, fungsi sifat tu dia ada fungsi dia. Kudrah ada fungsi dia, iradah ada fungsi dia, ilmu ada fungsi dia. Masing-masing sifat ada fungsi masing-masing. Dan dia punya fungsi itu bertakluk dengan perkara yang ditaklukkan, dipanggil muta'allaq. So di sini dipanggil ada 3. Satu muta'alliq, yang kedua muta'allaq, yang ketiga ta'alluq. Pertama muta'alliq. Muta'alliq itu yang bertakluk, iaitu sifat itu sendirilah. Sifat itu sendiri dipanggil muta'alliq. Kemudian muta'allaq, perkara yang dihubungkan. Perkara yang dihubungkan itu dipanggil muta'allaq. Kemudian yang ketiga ta'alluq itu sendiri. Ta'alluq itu sendiri. So ada 3. Maknanya muta'alliq iaitu sifat, kemudian muta'allaq perkara yang ditakluki, kemudian ta'alluq itu sendiri, hubungan itu sendiri atau nisbah itu sendiri. Okey, sekarang ni setiap muta'alliq itu dia ada muta'allaq dia tersendiri. Dan kadang-kadang kita boleh kata semua muta'allaq itu boleh jadi sama, cuma dari iktibar yang berbeza-beza. Jenis ta'alluq dia berbeza dan dia punya iktibar pun berbeza-beza. Okey. Jadi di sini timbul persoalan di kalangan ulama. Adakah ta'alluq itu merupakan amrun yang nafsi ataupun amrun yang iktibari ataupun idafi? Itu ada khilaf di sini. Nah, ini tak wajib lah, bagi tambahan bagi ustaz-ustaz dia nak kongsi. Jadi menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, ta'alluq itu adalah sifat nafsi bagi sifat. Amrun nafsiyan bagi sifat itu. Jadi seolah-olah ta'alluq itu sendirilah adalah sifat itu. Tapi menurut pendapat yang kedua, Imam Amidi and the gang mengatakan bahawa ta'alluq bagi sifat adalah seperti amrun i'tibari ataupun idafi, amrun idafi. Amrun idafi bagi sifat itu. Tetapi nanti akan dipecahkan lagi nanti. Kerana apa? Amrun yang nafsi ataupun amrun yang idafi itu nanti akan menyebabkan kesan kepada setiap sifat itu. Jadi kalaulah amrun itu amrun yang nafsi, maka mestilah amrun yang nafsi itu qadim, kerana setiap sifat itu adalah qadim. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar itu dia adalah qadim. Maka ta'alluq dia kalau yang nafsi mestilah qadim. Tak boleh ta'alluq dia itu hadis. Tak mungkin suatu sifat yang qadim maka nafsi dia itu sifat nafsi dia hadis, tak mungkin. Tak mungkin. Kemudian bagi yang mengatakan bahawa kalaulah dia adalah idafi maka ataupun amrun i'tibari, maka di sini agak selamat sikitlah daripada iskal-iskal, kerana idafi atau amrun i'tibari itu adalah perkara yang bukan wujudi, bukan perkara yang wujudi. Tapi dikhilaflah dengan Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri. Kemudian kena faham tentang suluhi dan tanjizi pula. Suluhi dan tanjizi. Suluhi dan tanjizi ni, suluhi itu ialah ta'alluq yang mana yang merupakan talbus sifat amran zaidan alal qiyam bimahalliha, tanpa dinisbahkan kepada mansub ilaihnya maujud fil kharij. Penting dia nanti. Tanpa dinisbahkan kepada mansub ilaih maujud fil kharij. Maknanya perkara yang dia berta'alluq itu tidak maujud fil kharij. Tidak ada fil kharij. Itu ta'alluq suluhi. Ta'alluq suluhi. Dia hanya ada pada sifat itu. Dia tidak ada hubungan dengan benda yang luar, benda yang wujud pada benda luaran. Kalaulah
kalaulah ta'alluq itu merupakan talbus sifat amran zaidan alal qiyam bimahliha, nisbahnya dengan perkara yang mansub ilaih, yang dinisbahkan kepada itu maujud fil kharij, maka itu namanya tanjizi. Tetapi di sini mestilah tanjiziha hadis. Mestilah tanjiziha hadis. Kerana apa? Kalaulah tanjizi itu sendiri qadim, maka tak mungkin benda yang mansub ilahi itu semuanya makhluk. Bukan semualah, sebahagiannya makhluk. Ada juga sifat Allah Taala itu bertakluk kepada zat dia sendiri pun ada. Sifat Allah Taala tu yang bertakluk dengan zat dia sendiri pun ada. Di sini agak rumit pembahasan tentang takluk. Pasal apa? Ada sifat yang bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja, itu mudah. Kalaulah sifat itu bertakluk dengan perkara yang mungkin, maka itu mudah. Kerana perkara yang mungkin itu berada pada selain zat Allah Ta'ala. Dia terpisah dengan zat Allah Ta'ala, itu perkara yang mungkin. Makhluk ini terpisah dari Allah, maka tak ada masalah. Tetapi kalau ta'alluq itu dia adalah dengan perkara yang wajib dan mustahil, maka dia termasuk zat dan sifat Allah Ta'ala sendiri. Jadi ada sebahagian sifat yang bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja, iaitu makhluk. Ada sebahagian sifat yang bertakluk dengan perkara yang wajib, mustahil dan mungkin. Dan ada sifat yang hanya bertakluk kepada yang wajib dan harus saja, tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Itu sedikit pembahasan tentang ta'alluq lah. Jadi di sini menurut satu pendapat, ta'alluq itu sendiri adalah sifat nafsi bagi sifat. Sifat nafsi bagi sifat. Jadi jangan terkejut ya, sifat nafsi bagi sifat. Bukan zat saja ada sifat nafsiah, sifat yang wujudi pun ada sifat nafsiah. Ingat kita bahaskan zat Allah Ta'ala, zat dia wujud. Wujud itu adalah sifat nafsiah bagi zat Allah Ta'ala, kan? Jadi sifat yang wujudi seperti sifat ma'ani pun ada sifat nafsiah. Sama juga dengan jisim pun ada sifat nafsiah, arad pun ada sifat nafsiah. Arad pun ada sifat nafsiah, jisim pun ada sifat nafsiah, zat Allah ada sifat nafsiah, sifat Allah yang wujudi pun ada sifat nafsiah. Jadi kesemuanya masing-masing ada sifat nafsiah. Kalau benda itu wujud, dia mesti ada sifat nafsiah. Kalau dia tak ada sifat nafsiah, dia tak wujud lah. Sebab apa? Sifat nafsiah itu yang pertama sekali wujud, maka zat pun wujud, sifat pun wujud, jirim pun wujud, arad pun wujud. Cuma berbezalah. Kalau zat dan sifat Allah yang wujudi, dia wajibul wujud. Kalau jisim dan arad itu, dia mumkinul wujud. Tapi tetap juga sifat nafsiah dia itu wujud. Cuma beza dari hukum sifat nafsiah itu sama ada wajib atau mungkin. Jadi sifat Allah Ta'ala juga dia ada sifat nafsiah dia, iaitu wujud. Satu, wujud. Yang kedua, dia qaim bizat. Dia mesti qaim bizat. Sifat Allah Ta'ala, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam itu, dia qaim bizat. Itu sifat nafsiah dia. Kemudian juga dia ada ta'alluq. Dia ada ta'alluq. Tetapi ini agak muskil sikit bila sampai kepada sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. So macam mana kita kata setiap sifat yang wujud itu mesti ada ta'alluq? Jadi kita kata tidak. Maknanya sifat itu dia wujud. Jadi tak semua sifat nafsiah itu ada pada semua sifat. Ada sebahagian sifat nafsiah tidak ada pada sifat. Contohnya jirim kan. Jirim itu tahayus sifat. Jirim itu tahayus, itu sifat zat jirim. Tetapi dia qiyamu binafsih. Jirim itu berdiri dengan sendiri. Kalau arad pula sifat nafsiah dia itu dia halun fil mutahayyis. Dia menempati pada jirim. Berbeza sifat nafsiah, dua-dua wujud, tapi ada juga sifat nafsiah yang tidak ada pada wujud yang lain. Jadi walaupun ta'alluq itu adalah sifat nafsiah bagi sifat yang wujudi, sifat ma'ani, tetapi tidak semua. Iaitu ulama sepakat sifat hayah tidak ada ta'alluq. Jadi tidak ada ta'alluq, bukanlah dia tidak wujud. Dia tetap wujud sebab sifat nafsiah dia wujud, qaim bizat, tetapi dia tidak ada sifat nafsiah yang namanya ta'alluq. Itu bagi sifat hayah.
Adapun sifat kudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam, keenam-enam ini ada sifat nafsiyah yang namanya ta'alluq. Jadi menurut Imam Abdul Hasan Asy'ari, sifat nafsiyah itu adalah zat itu sendiri. Jadi kalau mengatakan ta'alluq itu adalah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani, bagi seolah-olah mengatakan bahawa sifat itulah ta'alluq. Seolah-olah mengatakan bahawa sifat itu sendiri adalah ta'alluq itu sendiri, sama. Itu makna ada ihtimal makna apa yang dimaksudkan Imam Abdul Hasan Asy'ari bahawa ta'alluq itu adalah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Sehingga kan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bab ni agak nak kata ulama menolaklah pendapat dia. Jadi apabila Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan bahawa ta'alluq itu adalah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani yang 6 tadi, jadi itu memberi gambaran bahawa sifat itulah ta'alluq, ta'alluq itulah sifat. Benda yang sama. Maka di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa oleh kerana ta'alluq itu adalah sifat itu sendiri, sedangkan ta'alluq itu adalah benda yang iktibari. Ta'alluq benda yang iktibari, maka benda yang iktibari itu bukanlah wujudi. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam satu qaul, dia ada dua qaul. Dalam satu qaul dia mengatakan bahawa sifat itu hanyalah nisbah kepada zat, amrun iktibari bagi zat. Sifat ma'ani pun amrun iktibari, bukan wujudi. Menurut satu qaul Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan qaul ini ditolak oleh para ulama lah, majoriti ashab menolak pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan ada yang mencela dia lah. Jadi Imam Abdul Hasan Asy'ari pula bezanya apa? Kalau lah Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan sifat itu ta'alluq itu sendiri, sedangkan ta'alluq itu kita tahu benda amrun iktibari, benda bukan wujudi. Maka Imam Abdul Hasan Asy'ari walaupun dia ta'alluq itu adalah nafsi bagi sifat itu sendiri, tetapi dia wujudi. Dan bila dia wujudi, mestilah dia qadim. Kerana sifat itu qadim, maka mestilah ta'alluq itu mesti qadim. Bila ta'alluq itu qadim, maka nanti masalah apabila ada ta'alluq yang berupa tanjizi. Kerana ada tanjizi yang hadis. Jadi kalau ada tanjizi yang hadis, tidak boleh kita kata ta'alluq tanjizi itu adalah sifat itu sendiri. Kerana tanjizi hadis itu di hadis, sedangkan sifat itu qadim. Maka ta'alluq tanjizi hadis bukanlah sifat itu sendiri. Maka ulama' pun bahagi dua, iaitu yang merupakan nafsi, sifat nafsiyah adalah ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi qadim. Dan kalaulah ta'alluq tanjizi hadis, berarti dia adalah amrun i'tibari, dia bukan wujudi. Kesimpulan dia lah, suluhi qadim dia adalah nafsi, tanjizi qadim pun nafsi. Cuma bezanya tanjizi hadis dia bukan nafsi, dia adalah idafi ataupun i'tibari. Cuma apa bezanya suluhi qadim dengan tanjizi suluhi qadim dengan tanjizi qadim? Bezanya suluhi qadim tidak ada nisbah dengan mansub ilaih. Tanjizi qadim ada nisbah dengan mansub ilaih, maujud fil kharij. Dan maujud fil kharij itu termasuklah perkara yang wajib, mustahil dan harus. Susah nak faham bab ni. Ni saya bincang dengan Ustaz Raja sampai pukul 1 pagi 2 pagi. Itu tambahan lah tentang perbahasan mengenai ta'alluq. Ada kitab-kitab yang khusus bab tentang ta'alluq. Ini ada kitab tentang ta'alluq. Nata'ijul Afkar ni salah satu. Nata'ijul Afkarus Siqat, pembahasan tentang ta'alluq sifat. Dan juga ada satu lagi yang Ustaz Raja hantar saya dalam bentuk PDF tu. Itu pun lebih lengkap lagi lah. Jadi pembahasan tentang ta'alluq ni agak rumit, tapi saya kongsi jugalah. Saya suka berkongsi. Kalau kita dapat satu ilmu, kita kongsi, benda tu makin kuat, makin kita faham. Bila kita cuba menerangkannya, kita akan lebih faham. Minta maaf lah kepada yang awam ni, tak tahu pun tak apa benda tu. Kalau faham lagi bagus lah, lagi bagus. Okay, nanti saya akan syarahkan matan insya-Allah besok hari tentang ta'alluq qabdah dengan ta'alluq tanjizi itu. Ta'alluq majazi dan hakiki, ta'alluq suluhi dan tanjizi itu.
Qabdah ni maksudnya dia macam mengekalkan ta'alluq itu sajalah. Beza dia dengan ta'alluq yang hakiki itu betul-betul berta'alluq. Kalau qabdah ini dia hanya mengekalkan. Mana bila Allah Taala wujudkan kita, kan setelah wujudkan kita kan wujud. Bila setelah diwujudkan, kita akan kekal wujudlah sampai satu tempoh yang tertentu. Jadi sebelum kita diikdamkan oleh Allah Ta'ala itu, adakah kudrah Allah Ta'ala itu bertakluk dengan kita? Sekarang ni lah. Itu namanya ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah tu macam menahan kewujudan itu, maksudnya apa istilah dia? Membiarkan kewujudan itu. Jadi sebelum kita ada pun ada qabdah juga, maknanya Allah Ta'ala menggenggam kita punya ketiadaan. Kemudian setelah Allah Ta'ala adakan kita, Allah Ta'ala menggenggam adanya kita. Kemudian Allah matikan kita, Allah menggenggamkan ketiadaan kita. Kemudian Allah wujudkan balik kita di padang mahsyar, Allah menggenggamkan adanya kita. Kemudian seterusnya sampailah kita kekal dalam syurga. Jadi qabdah tu maksudnya mengekalkan kewujudan dan ketiadaan saja. Kalau mewujudkan itu ta'alluq tanjizi hadis. Mewujudkan ta'alluq tanjizi hadis. Meniadakan pun ta'alluq tanjizi hadis. Tetapi mengekalkan kewujudan dan mengekalkan ketiadaan itu ta'alluq qabdah dia panggil. Maka di situ sebelum kita ada, qabdah tiada. Kemudian Allah Ta'ala tanjiskan kita untuk ada. Kemudian Allah kekalkan adanya kita. Kemudian Allah tanjiskan tiadanya kita, matikan kita. Kemudian qabdah kita dengan matian. Kemudian wujudkan kita balik dengan dia punya tanjizi hadis dia. Kemudian qabdah kita punya kehidupan kita sampai dalam syurga. Sebenarnya 8 lah kalau nak dimasukkan dengan suluhi qadim. Cuma di sini dia kata 7 sebab dia tak masukkan qabdah yang terakhir tu, dia tak masukkan. Sepatutnya kalau nak masukkan qabdah yang terakhir itu, Allah kekalkan kita dalam syurga, qabdah tu, maka itu jadi 8 sebenarnya kalau dimasukkan dengan suluhi qadim. Nanti besok saya jelaskan lebih detail lagi lah ibarat dia, insya-Allah. Boleh ke? Jadi ingatlah, kita ada akidah, kita ada ilmu akidah dan kita ada ilmu kalam. Yang wajib hanya belajar akidah berserta dalilnya secara ijmali. Kemudian ilmu akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah tu, itu tak wajib. Tak tahu pun tak apa. Itu beza akidah dengan ilmu akidah. Jadi ilmu akidah maksudnya perkara-perkara yang dibahas yang berkaitan dengan akidah. Macam tadilah. Kemudian yang tiga, ilmu kalam. Ilmu kalam tu ilmu yang menggunakan akal tadi. Mustahilnya hadis dengan qadim bersatu. Itu kan akal lah tu. Itu ilmu kalam. Berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Itu ilmu akal. Jadi sesuatu perkara itu boleh jadi dia wujudi, boleh jadi dia iktibari. Itu akal, itu ilmu kalam. Jadi bila kita belajar Asy'ariyah ni, kita belajar akidah, belajar ilmu akidah, belajar ilmu kalam. Jadi yang wajib bagi orang awam akidah saja. Iaitu berserta dalilnya ijmali, begitu juga lawannya sifat mustahil, begitu juga sifat harus dengan dalilnya ijmali, serta sifat wajib mustahil rasul, itu sudah cukup, gugurlah kewajipan. Tapi saya campurkan semua sekali lah, akidah dengan ilmu akidah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni termasuklah mantik dan falsafah. Wallahu alam, setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi tentang sifat kudrah ni, saya akan jelaskan lagi. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.